Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam Al-Quran kita dapati banyak Allah gunakan masa dalam Allah sebagai sumpah. Misalnya Allah turunkan satu surah, iaitu surah Al-Asr, berkaitan dengan masa, dan Allah bersumpah, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr. Subhanallahul azim. Demi masa, sesungguhnya manusia itu sentiasa dalam kerugian. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan dan puan sekalian, hari ini saya akan bercakap tentang masa, tentang perancangan masa. Ramai orang yang rugi, gagal di dunia ini kerana perancangan masanya, kekurangan dalam perancangan masanya. Saya akan berkongsi hari ini kepada, insyaAllah, terutama kepada orang muda, berkaitan dengan perancangan persaraan. Okay? Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita bahagikan dalam kehidupan ini, insyaAllah kita boleh bahagikan kepada dua pasal. Pertama, hidup. Yang kedua, mati. Dalam kehidupan itu pula kita boleh bahagikan supaya kita dapat buat perancangan di setiap bahagian tersebut. Untuk memudahkan, saya akan lukiskan di sini. Ini garis masa kehidupan. Okay. Bermula dengan kosong. InsyaAllah dalam pasal kehidupan kita akan lalui empat perkara. Empat fasa. Pertama, kita akan disara. Ini umur kosong hingga umur 25 tahun. Dan daripada umur 25 ke 50 tahun, ketika ini kita menyara. Maksudnya kita bekerja, kita menyara. Kemudian umur seterusnya 50 ke 75 tahun, 25 tahun lagi, yang ini ada fasa bersara. Bersara artinya berhenti kerja dan teruskan menyara kehidupan sendiri. Okay? Dan seterusnya, kalau kita letak di sini, ialah usara lah. Usara maksudnya tidak menyara diri dan orang lain pun tidak menyarakan kehidupan dia. Jadi saya nak cerita ini, pengurusan masa ialah, kalau kita tengok di sini, sebenarnya dalam industri insurans pun kata, umur pekerja secara puratanya di Malaysia bagi lelaki ialah 75 tahun. Jadi kita ambil umur 75 tahun sebagai jangka hayat lelaki di Malaysia lah. Jadi kita pergi seterusnya ialah, setiap fasa ini, misalnya untuk berjaya dalam kehidupan, kalau saya bagikan A, B, C, D, untuk kita berjaya dalam alam pekerjaan, kita menjara ni, maksudnya alam pekerjaan lah, kita perlu persiapan di alam ini, kosong hingga 25 tahun. Itu tugas yang dibuat oleh ibu bapa lah, menyediakan anaknya dari segi pendidikan dan kemahiran supaya anaknya berjaya di alam pekerjaan. Okay? Jadi sampai mana kegagalan di sini boleh mengakibatkan kegagalan di bahagian seterusnya. Okay? Yang saya nak fokuskan inilah kegagalan kita menguruskan sesuatu 25 tahun yang saya masukkan ini, 25 tahun di alam pekerjaan. Kalau kita tidak bersedia untuk fasa persaraan, maka kegagalan di sini akan memberi efek bahagian C, semasa persaraan. Dan begitulah sebenarnya kita nak masuk ke alam sebenarnya, alam yang kekal abadi. Pusara itu alam dikubur lah, tapi sebenarnya kita masuk alam barzah. Kalau boleh di alam ini pusara, kita nak penuhi dengan amal ibadat kepada Allah supaya amal itu kita dapat gunakan di alam barzah untuk kehidupan di alam seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di Malaysia terdapat agensi yang menguruskan persaraan. Misalnya KWAP, Kumpulan Wang Amanah Persaraan, menguruskan lebih 1.6 juta pejawat awam. Jadi pejawat awam ada ada pihak yang uruskan persaraan. Yang keduanya KWSP, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja,
ada lebih 7 juta pencarum. Yang ketiga, di Malaysia dilancarkan pada tahun 2014 satu instrumen yang boleh digunakan untuk merancang persaraan, iaitu PRS, Private Retirement Scheme, iaitu instrumen yang ada dana persaraan yang dilancarkan oleh bank yang tertentu yang diberi lesen oleh kerajaan. Sebenarnya kita boleh lagi merancang persaraan melalui tabungan dalam bentuk-bentuk lain, misalnya dalam bentuk bond ataupun dalam bentuk pelaburan di AHB ataupun di unit trust dan sebagainya. Hari ini saya nak kongsikan, misalnya kita boleh bekerja, saya katakan 25 tahun kita belum kerja, dan katakan bersara umur 50 kalau nak bersarawak. Jadi dalam 25 tahun ini yang kita perlu buat. So berapa kita nak di sini? Saya ambil contoh lah, supaya senang kita kira. Jika RM500 setiap bulan, maka satu lagi soalan ialah di mana kita menabung untuk persaraan. Okey, tujuannya adalah untuk satu jumlah di sini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini kita banyak aplikasi kalkulator dalam internet. Tuan-tuan boleh download kalkulator, financial calculator, lihat kepada compound interest. Maka kita boleh letak angka kat situ, misalnya principal amount berapa kita nak mula labur, misalnya RM1,000. Okey, kemudian monthly deposit berapa tiap bulan, kita letak RM500. Kemudian berapa masa, period ni berapa lama. Kalau kita nak persiapan 25 tahun untuk bersara, maka 300 bulan lah. Okey, kemudian berapa rate, annual rate return, annual interest return, berapa ulangan tahunan. Kalau dalam ini maksudnya dia di compound lah, berganda setiap tahun. Okey, saya dah cuba buat dalam kalkulator. Tuan-tuan boleh tengok kepada financial calculator, boleh tengok letak angka sendiri. Kalaulah kita letak RM500 ini ke dalam tempat yang tidak memberi apa-apa faedah, senang kata bawa tilam lah, maka senang ceritanya kalkulator biasa pun boleh kira, maka dia akan berhasil selama 25 tahun ialah RM150,000. Okey, ada orang letak di dalam Al-Wadi'ah, simpanan Al-Wadi'ah di bank, mana-manalah akaun simpanan, bank Islam ke, tabung haji ke, Maybank ke, tak kira lah. Dalam akaun Al-Wadi'ah sebenarnya lebih kurang 0.6% saja setahun. Maka kalau dia letak RM500 setiap bulan selama 25 tahun, maka dia akan perolehi sebanyak RM163,000. Kalau dia pilih seterusnya, dia tempat yang lebih tinggi untungnya, misalnya dalam fixed deposit. Fixed deposit maksudnya dalam 3%, insya-Allah akan terkumpul, iaitu RM225,000. Selama modal sama, tuan-tuan dan puan-puan, modal sama. Kalau dia lebih berani, dia labur di tempat yang memberi ulangan 4%, misalnya dalam SSPN dia dapat 4% setahun, ataupun takaful, maka insya-Allah dalam masa tersebut 20 tahun dia dapat kumpul RM265,000. Okey, jadi kalau dia lebih berani dan dia sanggup melabur dalam unit trust, banyak unit trust yang memang terbukti memberi pulangan 6% ke atas. Ada yang 8%, yang ada lebih tinggi. Katakanlah 8%. Kalau tuan-tuan jumpa yang memang boleh bagi 8% return purata setahun, maka insya-Allah akan dapat kumpul sebanyak RM486,000 selama 25 tahun. Maka ini tabung yang tercapai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, buat apa kita kumpul duit banyak ini? Ada orang kata, duit banyak nak buat apa? Bukan boleh bawa mati. Ini tuan-tuan sekalian, bukan cerita nak mati. Ini kita cerita nak kumpul satu tabung dan nak belanja sebelum mati. Umur 50 ke 75 ini bersara, artinya berhenti kerja, tak ada kerja, dan kena sara diri dan tanggungan. So daripada mana tabung? Daripada sini lah. So kalau saya
tunjuk benda yang sama tadi, modal yang sama tapi dapatnya berbeza. Kalau tuan-tuan buat dalam ditabungkan dalam dana yang berbulan 8% setahun secara compound akan dapat 486,000, maka untuk belanja 25 tahun lagi maksud 300 bulan. Jadi bahagi dengan 300 bulan maksudnya akan dapat belanja setiap bulan dalam RM1,620 sehingga akhir hayat pada 75 tahun. Tapi kalau tuan-tuan labur dalam akaun misalnya, letak dalam akaun al-wadiah, terpulanglah, tapi bagilah 300 bulan, maka boleh belanja dalam RM543 sebulan. Mana kita nak? Sebenarnya RM1,620 ini kalau diukur dengan inflasi, tuan-tuan sekalian, kecil saja. Terlalu kecil. Jadi kepada orang muda, orang kata, orang kata sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Jadi jangan buang masa, rancanglah persaraan diri sendiri sejak usia muda. Sebab hari ini pun kerajaan dah kata kepada pejabat awam baru mungkin tak ada lagi dah skim persaraan pencen. Jadi gebuklah peluang, carilah di mana-mana unit trust setiap bulan. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.